Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah di atas pelbagai kurniaan nikmat yang tak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kamu cuba menghitung nikmat yang Allah kurniakan, nescaya tidak terhitung. Pelbagai bentuk nikmat yang kalau kita kiranya dan kalau kita nyatakannya, sudah barang tentu kita akan merasa kepenatan. Dek kerana teramat banyaknya nikmat Allah. Antara nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita adalah kita diberi kesihatan yang baik. Alhamdulillah, kita diberi keamanan dalam negara kita. Dua nikmat ini, sebagaimana kata pujangga dan hukama, tidak manusia menghargainya ketika ada, tetapi akan menyesali dan menginsafi ketika tiada. Ketika itu barulah kita mengetahui betapa besarnya nikmat aman di negara kita, betapa besarnya nikmat sihat yang kita miliki. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita akan menyambut satu hari yang cukup penting dalam kalender dan takwim Malaysia. Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agung secara resminya. Hari seperti ini mengingatkan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia berlainan dengan semua hayawan atau makhluknya yang lain. Manusia pada awal ciptaannya lagi, Allah nyatakan sebutan sebagai khalifah dengan menamakan jawatan, dengan menamakan tugasannya, bukan menamakan manusia itu sendiri. Kerana manusia yang bernama khalifah ini, sebagaimana kata Al-Imam Al-Mawardi, antara lain tugasannya iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan bersiasah dengannya. Ibnu Khaldun rahimahullah telah menyebut dalam kitabnya dan dalam kenyataannya bahawa manusia ini sebagai insan ijtimai, manusia sebagai manusia yang perlu bersosial, yang tak mungkin hidup keseorangan, yang memerlukan sifat antara satu sama lain. Ada yang ketua, ada yang diketuakan, dan ada yang menjadi makmum serta pengikut. Inilah yang dinyatakan dalam satu hadis Nabi SAW, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kamu semua adalah pengembala, ketua, dan kamu akan ditanya tentang gembalaan kamu. Alhamdulillah, meneliti dengan insafnya, keadaan negara kita Malaysia adalah satu-satunya negara yang Allah lempah ruahkan dengan keamanan, kemakmuran. Apabila kita melihat hal ini, janganlah kita banding kepada negara-negara yang dianggap sebagai terlalu hebat, tapi lihatlah pelbagai banyak negara yang lebih kurang bernasib baik daripada negara kita.
ketika itu lafazan alhamdulillah kita syukur dan kita rasa dengan penuh insaf atas kurniaan Allah. Alhamdulillah, pelantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong yang telah termaktub dalam perlembagaan sebagai ketua negara, sebagai payung kepada rakyat Malaysia, maka sudah barang tentu ia diiyakan dan ia telah dinyatakan. Bahkan dalam Islam sendiri perlu ada pelantikan ketua. Kalau nak musafir pun kita perlu melantik ketua, walaupun kita 3 orang. Kata Nabi SAW, "Iza kuntum salasah fa'amiru." Jika sekiranya kamu 3 orang, maka latihlah ketua di kalangan kamu. Kita nak sembahyang pun adanya imam ketua. Suami menjadi ketua keluarga, bapa menjadi ketua keluarga, orang kampung ada ketua kampung, desa dan beberapa daerah ada penghulu, ada tok sidang. Begitu juga negeri mempunyai menteri besar, ketua menteri. Begitu juga dengan negara adanya Perdana Menteri. Makanya begitu juga adanya sultan, adanya raja, adanya Tuan Yang di-Pertua Negeri, adanya Tuanku Agong. Semuanya ini menyebabkan kita perlu menjadi rojokan, menjadi pendamai, menjadi penyuluh, menjadi pemutus dalam pelbagai hal. Saya petik daripada buku Al-Fiqh Al-Manhaji dalam masalah Imamatul Uzma, di mana dalam kitab ini telah dinyatakan antara tugasan pemerintah yang tertinggi adalah menjaga agama, hifzuddin, menjaga keamanan dan pelbagai lagi. Semuanya ini akan dapat kita lakukan tak kala kita memberi ketaatan dan kepatuhan kepada pemerintah, kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasul dan juga pemerintah di kalangan kamu. Dalam erti kata, tak kala pemerintah memerintah kita, menyuruh ke arah kebaikan, seperti kita bersatu padu, kita saling menjaga keharmonian, kita saling antara satu sama lain berwasangka yang baik dan husnuzan, kita bina Malaysia baru dengan suasana seperti apa yang kita hadapi sekarang ini, COVID-19, yang kita masih lagi bertarun. Bila masa kita mahu menamatkannya, sudah barang tentu kerjasama daripada semua pihak. Kepatuhan adalah amat diutamakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah fi ma ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Mafhumnya, menjadi kewajiban kepada setiap orang Islam mematuhi, mendengar dan mentaati sama ada apa yang dia suka atau apa yang dia tidak suka, selama mana diperintahkan perkara yang bukan maksiat. Sebaliknya, kalau diperintah perkara maksiat,
maka tiada ketaatan dan tiada pendengaran. Hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, para ulama telah berijma', telah sepakat menyatakan bahawa wajib mentaati pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat dan haram mentaatinya dalam perkara yang maksiat. Oleh kerana itu, dalam isu seperti ini, bila mana pemerintah memerintahkan kepada kita dengan perintah yang baik-baik, yang mengikut lunas undang-undang, maka tidak ada wajah dan tidak ada sebab untuk kita menyalahi apa yang telah diperintahkannya. Pemimpin yang adil merupakan pemimpin yang sentiasa cakna kepada rakyatnya. Dan alhamdulillah, mengambil berat ini mengingatkan saya kepada satu kitab, buku Umar ibn Abdul Aziz, di mana di sini satu nasihat yang panjang telah diberikan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala ketika mana Umar ibn Abdul Aziz meminta nasihat daripadanya. Saya hanya menyebut nasihat yang pendek daripada mutiara nasihat yang panjang ini untuk kita mengambil iktibar daripada nasihat tersebut. Antara lain, katanya, nasihat kepada beliau, meskipun nasihat yang saya berikan ini tidak sebaik nasihat para cendekiawan, namun saya dengan setulus hati sayang dan cinta kepadamu, saya mengirim surat ini laksana orang yang memberikan ubat kepada kekasihnya, yang menuangkan ubat yang pahit dengan harapan orang yang dikasihinya sihat. Selamat atasmu, hai Amirul Mukminin. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkatnya kepadamu. Berdasarkan kepada nasihat tadi, maka diumpamakan dalam nasihat yang panjang ini, bandingan yang dibuat oleh Imam Al-Hasanul Basri bagi mendekatkan kefahaman yang terasa pada lubuk hati yang jujur ini, antara lain katanya, khalifah yang adil ibarat gembala yang sayang kepada hayawan-hayawan ternakannya. Katanya lagi, khalifah yang adil laksana seorang ayah yang arif bijaksana perihal kepentingan anak-anaknya. Begitu juga beliau mengungkapkan khalifah yang adil ibarat seorang ibu yang berkasih sayang serta bersifat lemah lembut kepada anak-anaknya. Beliau juga menyatakan khalifah yang adil ibarat pembela anak yatim dan pemberi makan golongan miskin. Begitu juga mentarbiah mereka dan menjamin kehidupan pada masa tua mereka. Khalifah yang adil adalah khalifah yang berdiri di antara Tuhan dan hamba-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita dalam keadaan kita dapat hidup dengan aman dan damai. Kita juga memiliki pemerintah yang baik, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agung, yang saya nyatakan bahawa wala uzaki 'alallahi ahada. Dan apa yang kita nyatakan ini menggambarkan bahawa ketaatan dan kepatuhan kita sewajarnya kita tekadkan supaya kita berada dalam keadaan taat dan patuh apa yang diperintahkan dan dititahkan kepada kita. Mengambil semangat apa yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang telah dibahaskan oleh ulama, apabila disifatkan pemerintah sebagai zillullah fil ard, bayangan Allah di muka bumi, yang memayungi ummah, yang memayungi rakyatnya, maka di situ sewajarnya kita mengambil iktibar dan kita mengambil kesempatan pada hari ini
untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga raja kita, pemerintah kita, begitu juga agung kita dikurniakan rahmat, taufik dan hidayah, afiat dan kebaikan dalam kehidupan, dalam mentadbir negara di atas singgasananya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kebaikan. Teringat saya satu hari ketika sedang belajar dalam Masjidil Haram, seorang tuan guru berkata dengan memetik kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau aku mempunyai 17 doa mustajab, maka aku akan bagi kesemuanya untuk aku doa kepada pemimpin, kepada pemerintah. Kenapa? Kerana baiknya maka baiklah ummah. Kerana kebaikan yang terwujud padanya akan membawa kepada kebaikan ummah. Justru dengan rasa rendah diri dan junjung kasih kami kepada tuanku, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kurniakan kebaikan kepada tuanku berdua dan kepada seluruh keluarga kerabat dan juga kepada umat di Malaysia ini, pemimpin, rakyat jelata, maka semuanya dapat hidup dalam aman dan damai, dalam penuh kemakmuran. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kebaikan dalam hidup dengan menyatakan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada asar as-salafus salih dalam berdoa kepada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfaz maulana sultan, Allahumma ihfazhu wahfaz ahlahu wahfaz ra'ayahu wahfaz qudatahu wahfaz ru'asa al-muslimin. Allahumma ihfazhum, Allahumma ishfi mardana warham mautana wa'afi mubtalana. Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma wa kullana wa la takun alaina. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'is sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min zalik. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Siru ala barakatillah. Wafaqakumullah.
وسدد خطاكم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.